Sejarah tingkatan 4. Bab 7. Usaha ke arah kemerdekaan. Kesedaran politik selepas Perang Dunia Kedua mencetuskan aspirasi rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Idea negara merdeka dicetuskan oleh pelbagai golongan untuk membentuk negara yang berdaulat. Usaha mencapai kemerdekaan dilakukan bagi memenuhi gesaan British supaya perpaduan rakyat berbilang kaum dapat diwujudkan sebagai prasyarat untuk merdeka. Oleh sebab itu, penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, CLC, pembentukan sistem ahli dan sistem pendidikan kebangsaan serta kerjasama parti politik dilakukan sebagai usaha ke arah kemerdekaan. Intipati pembelajaran. 1. Latar belakang idea negara merdeka. 2. Penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. 3. Pembentukan sistem ahli. 4. Pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. 5. Penubuhan parti politik. Latar belakang idea negara merdeka. Perkembangan politik antarabangsa dan serantau mempengaruhi gelombang politik di negara kita. Benih kesedaran politik yang tumbuh di serata tempat mencetuskan idea negara merdeka. 1938. Kesatuan Melayu Muda. Kesatuan Melayu Muda, KMM, pimpinan Ibrahim Haji Yaakob, memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya. Idea ini merupakan penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan, dan bahasa yang menjadi satu rumpun yang sama, iaitu Melayu. Selepas KMM diharamkan, idea Melayu Raya terus diperjuangkan oleh Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, KRIS, dan Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM. 1945. Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM, dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad, dan Ahmad Bues Tamam. Parti ini menetapkan matlamat politik untuk menanam semangat kebangsaan dan bekerjasama dengan kaum lain bagi membentuk perpaduan. PKMM memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. Melalui slogan merdeka, PKMM berhasrat mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial, dan kebudayaan. 1946. Angkatan Pemuda Insaf. Angkatan Pemuda Insaf, API, dipimpin oleh Ahmad Bues Tamam. Pertubuhan ini memperjuangkan idea negara merdeka yang menekankan pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Risalah Testamen Politik API diterbitkan pada bulan Disember 1946 dengan slogan Merdeka dengan Darah, menyeru perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air dengan jalan terbuka secara lembut. Namun begitu, perjuangan akan diteruskan melalui kekerasan jika terpaksa. Pendekatan dan imej radikal ini menyebabkan API diharamkan oleh British. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak di bawah pimpinan Datu Patinggi Abang Haji Abdillah mempelopori gerakan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Pertubuhan ini mahu Sarawak menjadi negeri merdeka di bawah pemerintahan Raja Bru. Pertubuhan ini ingin berkerajaan sendiri sebagaimana yang dijanjikan dalam Perlembagaan 1941 oleh Raja Bru. Pergerakan Pemuda Melayu. Kontroversi penyerahan Sarawak kepada British melahirkan Pergerakan Pemuda Melayu, PPM, di Sibu yang rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Catatan Merdeka dalam surat menyurat PPM menjelaskan bahawa gerakan PPM adalah untuk memerdekakan Sarawak.
Anggota PPM menubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13 yang nekat membunuh Gubernur, pegawai British dan Datu Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak. Penubuhan Rukun 13 membuktikan kebencian PPM terhadap kolonial. United Malays National Organisation. United Malays National Organisation, UMNO, yang dipimpin oleh Datuk Onn Jaafar, berusaha menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dengan slogan Hidup Melayu, UMNO berjuang menentang Malayan Union bagi memelihara status quo orang Melayu dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Pada tahun 1951, slogan UMNO diubah kepada Merdeka untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu melalui perundingan. 1946 Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Perjuangan PKMM untuk kemerdekaan tanah Melayu mempengaruhi penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Labuan, PKML, di Sabah. PKML yang dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gun menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan daripada British. Laungan Hidup Melayu Merdeka dalam penulisan surat Zakaria Gun kepada ahli PKML menekankan kesedaran kebangsaan untuk merdeka. Malayan Indian Congress. Malayan Indian Congress, MIC, yang diasaskan oleh John Tivy, meletakkan objektif untuk bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. MIC menegaskan bahawa kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air dan sedia melafazkan taat setia kepada tanah Melayu. 1947 Hizbul Muslimin. Perhimpunan Rakyat di Mahat Al-Ahya As-Sharif, Gunung Semanggol, Perak, melahirkan Majlis Agama Islam Tertinggi, MATA, yang diterajui oleh ulama berpengaruh seperti Abu Bakar Al-Bakir, Syekh Fadlullah Suhaimi, dan Syekh Abdullah Fahim. Perhimpunan MATA melahirkan Hizbul Muslimin dengan matlamat mencapai kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara Islam. British yang tidak senang dengan asas perjuangan Hizbul Muslimin telah mengharamkan pertubuhan tersebut. 1949 Malayan Chinese Association. Tan Cheng Lock yang memimpin Malayan Chinese Association, MCA, menegaskan bahawa MCA mempunyai tugas untuk menjadikan tanah Melayu yang berbilang kaum sebuah negara yang berdemokrasi penuh. Bagi menjayakan matlamat tersebut, MCA berusaha menyatukan masyarakat Cina dan bekerjasama dengan semua kaum di tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan tanah Melayu. 1951 Parti Islam Setanah Melayu. Idea negara Islam telah diteruskan melalui penubuhan Parti Islam Setanah Melayu atau PAS. Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang dipertua PAS menegaskan bahawa PAS bercita-cita membina satu negara dan satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi yang tunggal. Kemerdekaan bagi PAS ialah tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam. Independence of Malayan Party, IMP. Datuk Onn Jaafar mengasaskan penubuhan Independence of Malayan Party, IMP, untuk melaksanakan idea Tanah Melayu untuk Malayan. Selepas tahun 1949, pemikiran politik Datuk Onn Jaafar terarah kepada perpaduan kebangsaan. Bagi Datuk Onn Jaafar, tuntutan kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum lain yang diterima menjadi rakyat tanah Melayu. Beliau mahu orang Melayu menjadi pemimpin kepada orang bukan Melayu yang turut mempunyai hak dalam politik dan ekonomi.
Idea negara merdeka tercetus secara menyeluruh dalam kalangan penduduk di negara kita yang meliputi pelbagai ideologi terhadap keinginan bebas daripada kolonial British. Walaupun wujud kepelbagaian idea negara merdeka, semuanya menjurus ke arah matlamat yang sama, iaitu mempertahankan kedaulatan negara. Jawatan kuasa hubungan antara kaum. Ketegangan hubungan antara kaum yang semakin meningkat selepas Perang Dunia Kedua menimbulkan kesedaran pemimpin kaum dan kerajaan British tentang kepentingan perpaduan. British memberikan mesej bahawa kemerdekaan hanya akan diberikan apabila kerjasama antara tiga kaum utama, iaitu Melayu, Cina, dan India, dapat diwujudkan. Berikutan itu, perundingan antara pemimpin kaum dilakukan untuk mewujudkan kestabilan politik, ekonomi, dan sosial ke arah mencapai status berkerajaan sendiri. Penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jawatan kuasa hubungan antara kaum atau Communities Liaison Committee, CLC, ditubuhkan pada Januari 1949 yang menghimpunkan pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum. Objektif pembentukan CLC adalah 1. Mengkaji hubungan kaum secara mendalam. 2. Membetulkan keadaan politik, ekonomi, dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. 3. Mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Motor CLC ialah kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. EEC Turaisinghem. Pengerusi CLC. Anggota Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Penasihat Malcolm MacDonald, Gubernur Jeneral British di Asia Tenggara. Pengerusi EEC Turaisingham, Wakil Orang Sihlon. Wakil Melayu Datuk On Jaafar, Menteri Besar Johor, Presiden UMNO. Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Datuk Panglima Bukit Gantang, Menteri Besar Perak. Muhammad Salih Hakim, Ahli Majlis Perundangan Negeri Selangor. Dr. Mustafa Osman, Ahli Jawatan Kuasa Kerja UMNO. Zainal Abidin Haji Abbas, Setiausaha Agung UMNO. Wakil Cina Tan Cheng Look, Melaka. Lee Tiang Keng, Pulau Pinang. Sisitan, Singapura. Yong Shuk Lin, Selangor. Ahli lain Roland Bradil, Wakil Orang Eropah. L.R. Doraisamy Iyer, Wakil Kaum India. Dr. J.S. Gonting, Wakil Orang Serani. Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, CLC, telah meningkatkan kesedaran kerjasama politik dalam kalangan pemimpin kaum. Pemimpin sedar bahawa mereka perlu berkongsi kepentingan dan membentuk hala tuju yang sama, iaitu membawa negara ke arah kemerdekaan serta pembinaan negara dan bangsa. Peranan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, CLC, berperanan untuk menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Antara isu tersebut termasuklah politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan orang bukan Melayu, dan pendidikan. Isu peranan CLC dan kesan ke arah perpaduan kaum. 1. Politik. Isu persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Peranan CLC mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Kesan ke arah perpaduan kaum. Pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan.
2. Kedudukan istimewa orang Melayu. Isu. Orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Peranan CLC bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Kesan. Kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan sah kaum lain diiktiraf. 3. Kedudukan ekonomi orang Melayu. Isu. Orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Peranan CLC mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Kesan. Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa, RIDA, pada tahun 1950 merupakan tuntutan daripada Datuk On Jaafar. Beliau berpendapat bahawa bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu, sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu, melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. 4. Kewarganegaraan bukan Melayu. Isu. Ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Peranan CLC bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. Kesan. Syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta bertanggungjawab kepada negara. 5. Pendidikan. Isu. Sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. Peranan CLC mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Kesan. Penubuhan jawatan kuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. Jawatan kuasa hubungan antara kaum memainkan peranan yang berkesan untuk membentuk persefahaman antara pemimpin kaum di tanah Melayu. Penyelesaian isu berkaitan dengan kaum melalui pendekatan muafakat dan bertoleransi adalah penting untuk mewujudkan keharmonian kaum dan memelihara kestabilan politik. Penyelesaian masalah melalui perundingan yang dilakukan oleh pemimpin kaum sewajarnya diteladani untuk mengukuhkan persefahaman dan kesejahteraan masyarakat di negara kita yang berbilang kaum. Sistem ahli. Selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi, iaitu menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan menyebabkan Datuk On Jaafar meminta agar tindakan diambil untuk menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan dalam usaha menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Cadangan beliau yang selari dengan dasar British membawa kepada pembentukan sistem ahli. Pembentukan sistem ahli. 1. Pada tahun 1951, Sir Henry Gurney, Pesuruh Jaya Tinggi British, mengumumkan senarai anggota sistem ahli. 2. Sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. 3. Beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan MPP diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. 4. Sistem ahli memberikan latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberikan kemerdekaan. 5.
Sistem ahli dilaksanakan pada bulan April 1951 hingga bulan Jun 1955, iaitu sebelum pilihan raya MPP diadakan pada bulan Julai 1955. 6. Tiga portfolio kekal di bawah pentadbiran British, iaitu hal ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial, perumahan dan kerja raya. 7. Pada tahun 1954, berlaku rombakan sistem ahli. Beberapa portfolio baru diwujudkan dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang menjadi anggota MPP. Dato' On Jaafar, ahli hal ehwal dalam negeri. E.E. Turaisinghem, ahli pelajaran. Lee Tiang Keng, ahli kesihatan. Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid, ahli pertanian dan perhutanan. Dato' Mahmud Mat, ahli tanah, lombong dan perhubungan. Dato' Nik Ahmad Kamil, ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancangan bandar. H.S. Lee, ahli pengangkutan. Dr. Ismail Abdul Rahman, ahli hasil bumi. Ciri-ciri sistem ahli. 1. Ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. 2. Ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. 3. Ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP. 4. Ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. 5. Satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan. 1. Menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. 2. Memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. 3. Merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. 4. Menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Sistem ahli memberikan pendedahan yang baik kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan menerajui kerajaan. Hal ini sesuai dengan dasar British yang memberikan tempoh peralihan pentadbiran menjelang kemerdekaan negara kita. Sistem pendidikan kebangsaan. Semasa di bawah pentadbiran British, sistem persekolahan berkembang mengikut kaum. Terdapat sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina, dan sekolah vernakular Tamil, di samping sekolah aliran agama dan sekolah Inggeris. Persekolahan di Sarawak dan Sabah juga terbahagi kepada sekolah vernakular Melayu, sekolah Cina, dan sekolah Mubalik Kristian. Sistem persekolahan yang menggunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berlainan menimbulkan jurang perbezaan ekonomi dan sosial yang ketara antara rakyat berbilang kaum. Sistem seperti ini menghalang usaha menyatu padukan rakyat ke arah melahirkan satu identiti, bangsa dan negara. Usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan melalui penubuhan jawatan kuasa pelajaran di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. 1. Laporan Barnes, 1951. 2. Laporan Fen Wu, 1951. 3. Ordinan Pelajaran, 1952. 4. Laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah, 1955. 5.
Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Laporan Barnes 1951. Jawatankuasa Pelajaran Melayu dipengerusikan oleh L.J. Barnes menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat setia. Antara kandungan laporan Barnes termasuklah seperti yang berikut. 1. Sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. 2. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Laporan Fen Wu 1951 diterbitkan berikutan dengan bantahan daripada masyarakat Cina terhadap laporan Barnes. Mengkaji pendidikan Cina mencadangkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada penduduk tanah Melayu. Antara kandungan laporan Fen Wu termasuklah seperti yang berikut. 1. Sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. 2. Pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Ordinan Pelajaran 1952 diluluskan selepas Jawatankuasa Penasihat Pusat Pelajaran meneliti laporan Barnes dan laporan Fen Wu. Ordinan ini bertujuan membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan dalam satu sistem berorientasikan tanah Melayu. Antara perkara yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1952 termasuklah seperti yang berikut. 1. Tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. 2. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. 3. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ordinan Pelajaran 1952 ialah undang-undang pertama berkaitan dengan pembentukan satu sistem persekolahan rendah berteraskan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Walau bagaimanapun, Ordinan Pelajaran 1952 masih belum dapat memenuhi aspirasi semua kaum di tanah Melayu kerana mendapat tentangan daripada semua kaum. Laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah 1955. E.W. Woodhead, Ketua Pegawai Pelajaran dari Britain, diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan dan seterusnya membuat cadangan tentang pendidikan di Sarawak dan Sabah. Antara cadangan laporan Woodhead termasuklah seperti yang berikut. 1. Memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah. 2. Menitikberatkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. 3. Mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Pendidikan kebangsaan di Sarawak. Berdasarkan laporan Woodhead 1955, terdapat cadangan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak, antaranya termasuklah seperti yang berikut. 1. Mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. 2. Menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. 3. Memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan unsur tempatan. 4. Memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Matlamat pendidikan kebangsaan bertujuan membentuk perasaan kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan penduduk berbilang kaum. Pendidikan kebangsaan di Sabah. Laporan Woodhead 1955 diterima di Sabah dengan beberapa pindaan, iaitu
1. Mempertingkat pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. 2. Memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. 3. Menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Ordinan Pelajaran Koloni 1956 diperkenalkan untuk meneruskan Rancangan Woodhead. Rancangan ini untuk mencapai matlamat dalam usaha menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan yang meliputi peringkat rendah dan menengah. Selain itu, matlamatnya juga untuk melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Jawatan Kuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Hussein selaku Menteri Pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan sedia ada. Jawatan kuasa ini mencadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang baharu. Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, iaitu melalui 1. Sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa. 2. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. 3. Kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Penyata jawatan kuasa ini antara lain mencadangkan 1. Sekolah umum rendah menggunakan bahasa Melayu. 2. Sekolah jenis umum rendah menggunakan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. 3. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. 4. Sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran. Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 merupakan asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Melalui sistem tersebut, sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam serta menggunakan bahasa pengantar yang sama menjadi langkah penting untuk memupuk semangat perpaduan, nilai kewarganegaraan, identiti sepunya dan kesetiaan kepada negara dalam kalangan generasi muda. Penubuhan parti politik. Parti politik banyak ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua kerana perkembangan nasionalisme, iaitu semangat untuk membebaskan diri daripada cengkaman penjajah dan seterusnya mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Kepelbagaian parti politik telah mewujudkan kerjasama antara parti untuk mengukuhkan perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air. Kemunculan parti politik selepas Perang Dunia Kedua. 1. Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM. Tarikh penubuhan Oktober 1945. Pemimpin Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Bues Tamam. Perjuangan melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu, menekankan perpaduan antara penduduk berbilang kaum, mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan Melayu Raya. 2. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS. Tarikh penubuhan 1946. Pemimpin Abang Haji Zaini, Abang Haji Openg, Datu Patinggi Abang Haji Abdillah. Perjuangan memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di Sarawak, menentang penyerahan Sarawak kepada British. Penjenamaan semula Persatuan Melayu Sarawak, PMS, yang diharamkan semasa pendudukan Jepun di Sarawak. 3. Angkatan Pemuda Insaf, API. Tarikh penubuhan Februari 1946. Pemimpin
Ahmad Bues Tamam. Perjuangan. Menggambling tenaga pemuda sebagai penggerak untuk membuat perubahan politik. Menggunakan slogan Merdeka dengan Darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. 4. Pergerakan Pemuda Melayu, PPM. Tarikh penubuhan. Mac 1946. Pemimpin. Muhammad Sirat Yaman. Awang Ramli. Rosli Dobi. Morsidi Siddiq. Perjuangan. Menentang penjajahan British. Menuntut kemerdekaan Sarawak. 5. United Malays National Organisation, UMNO. Tarikh penubuhan. Mei 1946. Pemimpin. Datuk On Jaafar. Tunku Abdul Rahman. Perjuangan. Menentang Malayan Union. Bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. 6. Parti Kebangsaan Melayu Labuan, PKML. Tarikh penubuhan. Jun 1946. Pemimpin. Tengku Nordin. Zakaria Gun. Perjuangan. Meningkatkan kemajuan dalam bidang sosio-ekonomi. Menuntut agar Sabah dimerdekakan daripada pentadbiran British. 7. Malayan Indian Congress, MIC. Ogos 1946. Pemimpin. John TV. KL Devasar. Perjuangan. Menjaga kepentingan orang India di Tanah Melayu. Memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lain. 8. Barisan Pemuda, Barib. Disember 1946. Pemimpin. Mando Sharif. Imam Suhaili Yaakob. Pengiran Ahmad. Perjuangan. Menyatukan anak negeri dan bekerjasama memperbaik keadaan ekonomi dan politik. Menuntut keadilan daripada pentadbiran British. 9. Barisan Pemuda Sarawak, BPS. Jun 1947. Pemimpin. Abang Muhammad Kasim Taha. Ahmad Zaidi Adros. Perjuangan. Memperjuangkan kepentingan penduduk Bumiputera ke arah berkerajaan sendiri. Menentang penyerahan Sarawak kepada British. 10. Malayan Chinese Association, MCA. Februari 1949. Pemimpin. Tan Cheng Lock. Yong Sok Lin. H.S. Lee. Perjuangan. Memelihara kepentingan kaum Cina. Bekerjasama menentang komunis di Tanah Melayu. 11. Independence of Malayan Party, IMP. September 1951. Pemimpin. Datuk On Jaafar. Tan Cheng Lock. Perjuangan. Menyatukan rakyat pelbagai kaum di Tanah Melayu. Kerjasama kaum sebagai dasar penting untuk mencapai kemerdekaan. 12. Parti Islam Se-Tanah Melayu, PAS. November 1951. Pemimpin. Haji Ahmad Fuad Hassan. Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Perjuangan. Memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Tanah Melayu. Penyatuan pentadbiran Islam di negeri Melayu. 13. People's Progressive Party, PPP. Januari 1953. Pemimpin. Dr. S. Kana Patipilai. Dr. C. Nivasagam. Perjuangan. Memperjuangkan hak yang sama untuk semua kaum. Memperjuangkan keadilan sosio-ekonomi berasaskan demokrasi berparlimen. 14. Parti Negara. Februari 1954. Pemimpin. Datuk On Jaafar. Datuk Hamzah Abdullah. Hia Ju Siang. EEC Turai Singham. P. Ramani.
Perjuangan. Menuntut kemerdekaan dengan kerjasama semua kaum. Membentuk satu parti bagi semua rakyat untuk membentuk negara Tanah Melayu. Kebanyakan parti politik yang ditubuhkan ini berasaskan kaum dari segi aspirasi dan keahlian. Sebahagiannya pula ditubuhkan untuk memperjuangkan kepentingan kaum. Walau bagaimanapun, terdapat penubuhan parti politik pelbagai kaum sebagai usaha membentuk parti bercorak kebangsaan. Penubuhan parti politik mencerminkan kesedaran berorganisasi untuk menjamin kejayaan perjuangan. Oleh sebab itu, permuafakatan dan kesederhanaan dalam perjuangan amat penting bagi memastikan keharmonian masyarakat dan kestabilan politik di negara kita. Kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Sikap bertolak ansur dalam gerakan politik mencapai kematangan apabila berlaku kerjasama politik antara kaum di negara kita mulai pertengahan tahun 1940-an. Sebelum wujud kerjasama parti politik, terdapat pakatan antara gerakan tertentu yang merintis kerjasama kaum untuk mencapai kemerdekaan. 1. Pakatan Putera, AMCJA. Pusat Tenaga Rakyat, Putera. Pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Dan All Malaya Council of Joint Action, AMCJA. Diketuai oleh Tan Cheng Lock, bergabung pada bulan Disember 1947. Pakatan ini menjadi perintis untuk memupuk kerjasama politik antara kaum serta melahirkan manifesto Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif pembinaan negara bangsa yang merdeka. Manifesto ini mencadangkan pemerintahan sendiri, pembentukan Dewan Perundangan dan penerimaan satu kewarganegaraan. 2. Persidangan Kebangsaan. Persidangan Kebangsaan berlangsung pada bulan Februari 1954 yang diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Gantang, Menteri Besar Perak, iaitu Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz. Persidangan tersebut membincangkan langkah membentuk gabungan Parti Politik Kebangsaan Tanah Melayu yang bersatu. Persidangan ini disertai oleh Independence of Malayan Party, IMP, Malayan Indian Congress, MIC, Persatuan Sichlones Malaya, dan Persatuan Eurasian Malaya. Persidangan ini menuntut agar diadakan pilihan raya persekutuan. 3. Konvensyen Kebangsaan. Konvensyen Kebangsaan yang dianjurkan oleh UMNO, pimpinan Tunku Abdul Rahman, dan MCA, pimpinan Tan Cheng Lock, diadakan pada bulan Ogos 1954. Konvensyen yang membincangkan usaha ke arah kemerdekaan dan masa depan Tanah Melayu ini dihadiri oleh Parti Islam Se-Tanah Melayu, PAS, Persediaan Melayu Kelantan, dan Persatuan Melayu Semenanjung. Konvensyen ini meluluskan resolusi mendesak British mengadakan pilihan raya persekutuan. 4. Pembentukan Parti Perikatan. Pada bulan Oktober 1954, MIC menyertai UMNO dan MCA membentuk Parti Perikatan. Penyertaan MIC melengkapkan kerjasama tiga kaum terbesar di Tanah Melayu. Parti ini memilih kapal layar sebagai logo yang melambangkan kesediaan menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan negara. Kerjasama antara kaum penting untuk mencapai kemerdekaan dan memastikan penduduk berbilang kaum di negara kita dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai. Usaha ke arah kemerdekaan menekankan langkah pemupukan kerjasama dan pembentukan perpaduan kaum sebagai asas pembinaan negara bangsa. Persiapan ke arah berkerajaan sendiri diadakan bagi memastikan penduduk tempatan mampu mentadbir negara sendiri. Dasar bekerjasama
dan permuafakatan antara kaum dicapai melalui sikap toleransi dan perundingan untuk mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk berbilang kaum di negara kita. Kegigihan dan kebijaksanaan pemimpin terdahulu mewujudkan asas kerjasama dari aspek politik, ekonomi dan sosial wajar dihargai. Imbas kembali. Bab 7. Usaha ke arah kemerdekaan. 1. Latar belakang idea negara merdeka. 2. Jawatan kuasa hubungan antara kaum. 3. Sistem ahli. 4. Sistem pendidikan kebangsaan. 5. Penubuhan parti politik.